بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal. Selepas kita melihat kepada surah Al-Ahqaf semalam, kita ingin menyambung lagi pada hari ini halaman yang terakhir dan kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadil Safas. Selamat Raya. Selamat Raya. Okey. Masih lagi Ustaz? Masih lagi Ustaz. 20 Ustaz berapa ini? hari itu di Kedah Ustaz ni? Betul Safas. Kita bertemu. Kita bertemu dan kita sempat singgah ziarah rumah Makcik Jamaliah dengan Pak Cik Mak kita. Masya-Allah. Yang begitu konsisten Safas. Committed, dia ingat sebutir-sebutir tu kata-kata Safas tu. Ya Allah, subhanallah. Dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tuan-tuan puan-puan yang masih setia untuk bersama Al-Quran dan kita pun menggalakkan kepada ahli keluarga kita bersama Al-Quran seperti Makcik Jamaliah dan Pak Cik Mat ya. Semoga terus kita di mana sahaja pada mana-mana usia kita terus committed bersama Al-Quran. Amin, ya. Kita mulakan majlis kita dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman akhir muka surat 506 pada hari ini. Pada ayat 29 hingga 32 kita akan melihat keimanan jin kepada Al-Quran. Ini cerita yang menarik dan terus kita akan pergi kepada ayat-ayat yang terakhir, ayat 33 hingga 35, penegasan tentang kebangkitan ya, tentang hari kiamat dan perintah kepada nabi dalam cabaran berdakwah itu untuk terus bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca ayat 29 hingga 32 memulakan majlis kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi man wala wa ba'd. Apa khabar semuanya, ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, akak-akak, abang-abang, adik-adik semuanya. Pastinya dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kami doakan dan buat ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan-puan yang barangkali saat ini sedang diuji dengan ujian kesihatan, kami semua doakan moga-moga ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya sembuh, dikurniakan kesembuhan dan terus dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita nak mulakan bacaan kita pada saat ini bermula daripada ayat yang ke-29 sehingga ayat yang ke-32. Mula baru je rasanya mula surah Al-Ahqaf lah di halaman akhir dah. Macam tu lah Safaz ya. Rasa Al-Baqarah itu baru lagi. Baru. Dah. Insya-Allah. Muka surat 506 dah. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita terus dipermudahkan Allah bersama Quran. Mari kita sama-sama baca permulaan ini dengan bacaan murattal sikah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ
يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم. Ayat yang ke-29 hingga 32 Ustaz ya. Alhamdulillah kita dapat membaca kepada halaman yang akhir, dan ayat yang ke-29 itu menarik, wa sarafna Ustaz ya. Bukannya sarrafna yang tersilap tadi itu. Pasal dia macam surah Al-Kahfi. Ya, surah Al-Kahfi walaqad sarrafna, ya, kami telah mempelbagaikan, ya, tapi sarafna ini kami telah memberikan kepadamu, ya, telah menghadapkan kepadamu wahai Muhammad, iaitu nafaran. Nafaran ini adalah satu kelompok daripada jin yang mendengar kepada Quran yang dibacakan oleh Nabi pada solat subuh. Ini dalam asbabun nuzulnya Ustaz ya. Dan kita memahami bahawa sebenarnya bila Nabi balik daripada Taif, ini kalau kita ambil dia punya sejarah dia, Nabi balik daripada Taif, Nabi mengharapkan daripada Mekah dihenyak, dihina, pergi ke Taif nanti akan dibantu oleh orang-orang Taif, mereka akan menyokong pada perjuangan tauhid. Tetapi bila sampai di sana, hampir saja Nabi wafatlah Ustaznya, pasal dibaling batu, berdarah dan sebagainya. Dalam keadaan kecewa tersebut, Nabi pergi ke sebuah kawasan gunung ataupun kawasan kebun, kebun Nakhlah, dan pada waktu itu
bila Nabi membaca al-Quran ini didengari oleh kumpulan jin yang dinyatakan pada ayat ini. Dan ini sebagai satu makluman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berceramah nak ajak betul-betul orang kepada al-Quran, tak ada orang nak dengar. Sebenarnya Nabi kat sini bukannya nak berceramah pada jin. Nabi baca sahaja, tetapi apa kesannya? Falamma hadaruhu qalu ansitu, iaitu jin ini bukan sekadar dengar, malah dia cakap pada dia punya hadirin hadirat dia itu, kan, maksudnya dia mengamalkan adab bersama al-Quran yang kita dah belajar, ya, yastami'ulah wa ansitu. Rupanya jin ini pandai pula adabnya kepada al-Quran. Dan falamma qudiya, bila dah selesai bacaan dan dah selesai dia dah dengar tu, wallau ila qaumihim, dia pergi kepada kaumnya, munzirin, dia sebarkan pula Ustaz. Macam tuan-tuan sebarkan dengan share dekat Facebook, ya. Rupa-rupanya ini adalah dibuat oleh jin. Pasal bila rasanya bahawa tak ada manusia yang nak pergi sebarkan, kalau katakan jin ada Facebook lah maksudnya, manusia tak nak share kan, jin akan buat perkara tersebut, nak menceritakan, memujuk kepada Nabi jangan kecewa kepada Taif. Dan Nabi sebenarnya ketika ditawarkan oleh malaikat untuk dihempapkan gunung kepada orang Taif pada waktu itu, Nabi tidak pun menerimanya, kerana Nabi memohon Allah memberi hidayah kepada generasi anak-anak cucu cicit selepas itu pada Taif. Dan sekarang ini kita dapat kesannya makbul doa Nabi, iaitu bila kita pergi ke Taif, kita berhadapan bertemu dengan orang-orang yang beriman. Pelajaran untuk kita ialah sebenarnya kita sampaikan sahaja, dalam masa yang sama kita terus membaca dan beramal dengan al-Quran ini. Kalau katakan orang A tak dengar, ada orang B, ada orang C, yang penting kita terus mengambil panduan menyampaikan sebagaimana Nabi menyampaikan. Ayat 20, ayat yang ke-30, Allah menyatakan qalu, mereka berkata, siapa? Jin ini, ya qaumana, wahai kaum kami, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban, ya, sesungguhnya kita telah mendengar satu kitab, iaitu al-Quran yang telah diturunkan selepas Musa. Kita kena ingat bahawa Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Isa. Nabi Musa ni sebelum itu, tapi jin ini dia kata min ba'di Musa, bukan min ba'di Isa. Mungkin ada yang kata oh ini mungkin jin hidup zaman Nabi Musa ke? Bukan, ya. Sebenarnya Nabi Musa ini adalah menerima kitab Taurat, iaitu mempunyai peraturan-peraturan, berbanding dengan Nabi Isa itu menerima Injil, dan Injil itu penuh dengan kata-kata hikmah, bukan peraturan. Dia melengkapkan sahaja kepada peraturan yang ada, law ataupun peraturan pada zaman Nabi Musa. Jadi jin ini, ya, mereka sudah pun mendapat khabar tentang kitab peraturan Nabi Musa, dan bila dengar al-Quran dia kata musaddiqal lima baina yadai, iaitu yang kitab ini membenarkan kitab sebelum ini, menyeru kepada ilal haq. Ustaz, ceramahnya panjang tu, yahdi ilal haq wa ila tariqim mustaqim, ya, dan menyeru kepada jalan yang lurus. Ya qaumana, sambung lagi jin, ya. Sambung lagi jin, ya. Ini maksudnya apa pelajaran? Tuan-tuan yang di Facebook boleh tuliskan pelajarannya, tapi kita nampak panjang cerita pasal jin ini. Ujibu da'iyallah, dan kamu terimalah seruan daripada pendakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berimanlah dengannya. Yaufir lakum min zunubikum, akan diampunkan Allah segala dosa-dosa kamu dan dikeluarkan kamu daripada azab yang sengsara. Jadi jin ini dia beritahu lagi, ya, beritahu lagi. Dan dalam masa yang sama juga kita faham bahawa bila kita menyahut dakwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saatnya ada dua manfaat. Diampunkan dosa-dosa kita. Kita banyak kesilapan, ya, sebelum ini banyak kesilapan, sekarang pun masih ada silap, yang akan datang pun ada silap. Tetapi tuan-tuan sekalian, bila kita selalu menyahut seruan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tawarkan keampunan, dan yang keduanya ialah mengeluarkan daripada azab yang sengsara. Jadi bila jin bercakap sampai tahap begini Ustaz, ya, kita belajar sesuatu, iaitu apa? Dah dengar Quran, dengar elok-elok, senyap. Kan, dengan dengar elok-elok, senyap. Itu yang Makcik Jamaliah dia kongsi Ustaz, ya. Dia kata kalau waktu tu dia tengah tu nak kali ikan pun, nanti dulu tengah salin Ustaz, ya. Okey, itu antara adab yang kita harapkan. Kita doa juga tuan-tuan yang berada di rumah terus committed dengan al-Quran. Tapi bukan sekadar itu, dia selepas itu pergi ceramah pula Ustaz, ya. Pergi kongsikan dengan anak ke, tuan-tuan boleh kongsi dekat WhatsApp, di mana-mana sahaja. Kerana apa? Kerana
Kalau Makcik Jamiliah tu dia kongsi kalau ada yang pasang Quran, lepas tu bila datang orang senyap-senyap sikit nak cakap dengan orang yang datang itu, ditegurnya kan. Jangan sampai kita rasa bahawa Quran ini tahap kedua, ya, kita perlu letakkannya paling tinggi dalam hidup kita. Dan ini yang kita belajar daripada jin. Jin Allah bawakan di sini pasal kalau katakan ada manusia yang tak menghargai nabi, sebenarnya ada jin, makhluk Allah yang menghargai kepada seruan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak baca ayat 32 sekali lagi. Siapa yang tak nak menyahut seruan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat 32 kita baca sekali lagi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita ulang bacaan sekali lagi. Kita gemakan suara nak baca ayat yang ke-32. Kita cuba bacaan secara mujawab pula deh. Kita cuba insya-Allah. Tengok kita lontarkan suara kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-32. Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri daripada siksaan Allah di bumi, padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini kalau yang tak jawab pula Ustaz ya. Yang jin tadi pun dia bukannya diajak pun ya, tetapi bila Nabi baca saja dia terus dengar. Dengar dan terus dia sampaikan. Dia dengar, dia sampaikan. Beri peringatan kepada kaum jin. Pasal Nabi tidak ada rasul yang diutus pada jin. Jangan pula kata Nabi Muhammad ni diutus kepada jin. Macam-macamlah dia punya pusing-pusing ni, tak ada. Ya, itu jelas. Tetapi kalau kita lihat dalam ayat yang ke-32, siapa yang tidak menerima seruan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu dengan al-Quran ini, falaisa bimu'jizin fil ard, ya, iaitu mereka itu tidak dapat lepas diri mereka daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Walaisa lahum min dunihi awliya, tidak ada pelindung. Dua perkara. Satu ialah tidak akan berkuasa Ustaz. Tidak akan berkuasa, pasal kalau Allah nak siksa maka habis, hancur bisnesnya, ekonominya, sosialnya akan hancur bagi sebuah keluarga, bagi sebuah negara. Dan yang keduanya ialah tidak ada pelindung. Tidak ada pelindung kecuali pelindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupa-rupanya dengan kita menyahut seruan al-Quran ini, kita baca, kemudian kita sebarkan, yang kita faham dan kemudian kita amal dan kemudian kita sebarkan macam jin buat ini, sebenarnya itu adalah tanda bahawa kita ini inginkan apa? Kita inginkan pertolongan daripada Allah, pelindungan daripada Allah, dan tidak mahu jadi orang yang sesat. Orang sesat ini kalau kita pergi Kuala Lumpur Ustaz ya, kalau sesat tu dia berpusing. Dululah saya duduk dekat Johor, bila sampai ke KL kali pertama, silap saja kena bayar tol. Kan? Jadi dia stres kan. Kalau berada dalam keadaan sesat dalam hidup kita, ada masalah, kita tak buntu, kita akan jadi lebih stres lagi, dan kita tidak mahu kita stres di dunia, kita tidak mahu stres di akhirat. Membawa kepada perkataan pilihan kita saksikan, iaitu nasata, iaitu diam ya, mendengar dengan baik. Inilah dua kali disebut di dalam al-Quran. Yang ini dan juga sebelum ini kita berjumpa Ustaz ya, tentang adab bersama al-Quran. Sebelum ini kita bertemu agar kita sebagai manusia diam dan senyap. Ya, dengar dan siap. Senyap. Okey, bukan siap, senyap. Yang ini pun sekali lagi tapi disampaikan dalam bentuk
jin yang buat. Jadi kalau manusia ni tak faham juga untuk dengar dan juga senyap ketika Quran dibacakan, maksudnya apa Ustaz? Ya. Lebih teruk daripada jin. Yang kita harapkan semua tuan-tuan yang mendengar pada hari ini, surah Al-Ahqaf menegur kita, menegur saya, sama-sama kita menghormati bacaan Al-Quran, kita beri fokus dan kita dengar agar mendapat manfaat. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Al-Quran, teman kehidupan kita, teman kematian kita. Moga-moga kita terus dapat bersama dengan Al-Quran di kubur, ketika kita hidup, ketika kita mati, ketika kita dibangkitkan, ketika kita di mahsyar, ketika kita di titian sirat, dan yang pasti ketika kita bersama di syurga Allah SWT. Moga-moga Al-Quran yang kita baca ini menemani kita nanti di syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita semua amin ya rabb. Safas ya, dan itu yang kita penting Ustaz ya, di hujung surah Al-Ahqaf ini mengingatkan kepada kita, pada tuan-tuan yang berada di rumah, kita bersama Al-Quran. Tadi Ustaz nasyidkan tadi kan, terus kekal bersama Al-Quran, kerana ada satu poin nanti di mana kita akan berfikir ya, sebagaimana dalam ayat 35 nanti kita akan tengok orang-orang yang tak bersama Quran ni Ustaz ya, dia rasa macam down betul kerana mereka tidak ada panduan daripada Al-Quran, dan kita akan baca sebentar lagi. Sebelum itu kita lihat dahulu paparan tajwid kita bersama Ustaz Tar. Terima kasih Al-Fatihah Safas. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, mari kita singgah sekejap ulang kaji tajwid kita. Hari ini kita nak melihat permulaan bacaan kita tadi, huruf Zal tadi kan. Selepas huruf Zal ada huruf Sad. Jelaskan huruf Zal sukun ataupun zal yang mati dibaca secara jelas, izhar kita jelaskan, bukan kita baca idgham. Ada yang baca idgham wa iz sarrafna, termasuk bukan, kita baca dengan jelas bacaan kita. Wa iz sarafna, wa iz sarafna, jelaskan bacaan ataupun sebutan huruf Zal. Wa iz sarafna, jangan terus kita masuk pada sad. Wa iz sarafna, jangan. Wa iz sarafna, itu sahaja, ringkas saja Ustaz. Huruf Zal itu kita jelaskan sebutan dia. Huruf Zal itu keluar lidah sikit, kena kacip atas. Wa iz sarafna, tapi mencabar juga. Kalau tidak ada sesi dengan guru kan, kita baca je kan, wa izarafna kan. Jadi kena hati-hati dan kena ada bacaan dengan semak dengan guru kita. Jadi selamat mencuba, selamat bertalaqi dengan guru-guru kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah ya, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tar ya. Bacaan tu kena tepat. Masa saya ke MRSM Kepala Batas baru ni, saya sebenarnya maghrib, imamnya tingkatan 4. Oh subhanallah. Tapi bacaannya masya-Allah ya salam. Memang lepas tu saya minta dia yang adik ni jadi teman Ustaz, masa Ustaz tak datang. Saya tadabbur dekat MRSM Kepala Batas pagi tu di MRSM Kulim. Saya minta yang adik ni jadi imam ni baca masya-Allah qori, pasal harapnya lepas ini sini ada ya kat sinilah, harapnya nanti ada 50 minimum pentadabbur dan qori junior. Amin, yang kita harapkan terhasil daripada MRSM Kepala Batas ataupun MRSM yang lain, sekolah-sekolah yang lain, asrama penuh, sekolah biasa. Kerana kita yakin bahawa jin pun boleh boleh dengar terus sampai kan Ustaz. Betul. Takkanlah manusia diberikan rasul, diberikan guru-guru yang ramai. Kita doakan agar kita dapat baca, faham, amal, dan kita sebarkan seluas yang mungkin. Mari sama-sama kita meneruskan ayat 33 hingga 35 mengakhiri surah Al-Ahqaf. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT, kita nak membaca 1, 2, 3 ayat yang terakhir dalam surah Al-Ahqaf, halaman yang ke-506.
bermula daripada ayat yang ke-33. Tadi kita dah baca dengan sikah. Mari kita cuba bacaan murattal jarkah pula boleh insya-Allah kita dengar bunyi jarkah ke jarkah. Tak. Kita dengar bacaan jarkah sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 33 hingga 35. Terima kasih Ustaz ya membaca sebentar tadi, dan kita melihat ya bagaimana Allah membawakan hujah lagi. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal ard. Mereka tidak perhatikankah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak pernah rasa kesulitan ataupun penat. Walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Malah Allah yang berkuasa untuk menghidupkan yang mati. Ini maksud masih lagi ceramah si jin tadi Ustaz ya. Masih lagi bala innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah lah yang amat-amat perkasa. Jadi kalau kita tengok ya bagaimana tadi jin dengar Quran ya, kemudian kita lihat bahawa siapa yang jawab Quran, jawab seruan Nabi, siapa yang tak jawab, kemudian dinyatakan Allah kan jadikan langit dan bumi dan Allah tak penat. Yang penatnya kita. Allah ni berkuasa, yang tak berkuasanya kita. Jadi dinyatakan sini Allah ni hebat menghidupkan, kita ni yang akan mati. Allah lah yang sebenarnya berkuasa. Ini memberi kesimpulan akhir daripada surah Al-Ahqaf, kerana Al-Ahqaf adalah bukit-bukit pasir. Maksudnya di mana bila kaum Hud itu diingatkan, dia kata tak ada, kami hebat, kami besar, kami punya teknologi, kami hebat.
rupa-rupanya yang menciptakan langit bumi ni Allah. Kan, tak ada manusia, tidak ada jin pun kata bahawa kami ni lemah. Jangan pula ada yang kata kita bolehlah panggil, kita ambil belajar ilmu jin, nanti kita boleh minta jin binakan rumah untuk saya di dalam laut contohnya lah kan. Perkara-perkara sedemikian sebenarnya nak cerita bahawa yang berkuasa bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar itu jangan sombong. Itu mesej yang kita dapat dari perkara ini. Dan pada hari akhirat ayat 34, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, orang yang dihadapkan kepada api neraka Ustaz ya, orang-orang kafir yang tidak percaya, yang sombong ya, dia akan dinyatakan alaisa hadza bil haqq, bukankah ini adalah kebenaran, bukankah azab ini benar ya, balasan ke syurga itu benar? Maka mereka jawab apa? Qalu bala, betul, memang benar, warabbina. Ada pula warabbina Ustaz ya, pasal di awal surah ini kita sudah pun bertemu pada ayat yang ke 13 bila bercakap tentang Rabbunallah tsumastaqamu, itu adalah perjuangan kita. Kita cakap Tuhan saya, Tuhan kami adalah Allah, dan kita dengan iman itu kita istiqamah beramal, kita dirikan keberagamaan kita dengan benar-benar sehingga Allah memberikan kita balasan ke syurga. Jadi ayat yang ke-34 ini mereka mengakui warabbina, bala warabbina, tetapi okey ke tak okey, dah terlambat Ustaz. Dah terlambat. Pada waktu itu dinyatakan qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun, rasakan azab kerana kekufuran kamu. Dah terlambat. Nak mengaku Allah Tuhan, nak baca Quran, nak solat, now kan, begitulah lebih kurang dia sekarang. Jangan sombong, jangan pula kata busy kan, ataupun saya rasa ada sesuatu yang lebih penting daripada Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di hujung ayat 35 ini diberikan pujukan bagaimana kalaupun ada orang yang kufur pada ayat 34 itu, fasbir, sabarlah sebagaimana sabarnya di kalangan ulul azm minar rusul, iaitu rasul-rasul ulul azm, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontohi mereka, perjuangan mereka terus. Apakah yang mereka buat? Mereka sabar, nombor satu. Dan nombor dua, wala tasta'jil lahum, janganlah bersegera ya kepada mereka. Kita nakkan anak kita, kawan kita cepat-cepat. Kalau boleh baca hari ni, besok dah khatam tadabbur. Kan, jangan cepat-cepat ya, kita perlahan-lahan. Dan bagi orang yang ingkar, jangan pula kita rasa macam dahlah tu, saya nak doalah Allah hancurkan negara ataupun orang ini. Jangan. Kita doakan bos kita, untuk anak, untuk siapa-siapa sahaja yang kita rasa macam dia degil. Kerana apa? Kerana ini adalah tanda kita mengikuti jalan Nabi Muhammad yang dinasihatkan sabar dan jangan bersegera mendoakan kehancuran bagi seseorang. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Ya, apakah yang berlaku bila sampai di akhirat nanti? Allah beritahu mereka itu seakan-akan dijanjikan, mereka melihat azab yang dijanjikan itu, dan mereka tidak tinggal, mereka merasakan mereka tidak tinggal di dunia ini Ustaz, kecuali beberapa saat saja daripada waktu siang. Dahlah waktu siang kan, kita ada siang malam, dia rasa macam dia beberapa saat saja hidup. Pendek sangat dia rasakan, walaupun sebenarnya kita dah hidup 60-70 tahun Ustaz ya. Kerana apa? Kerana bila dah dapat azab, pada waktu itu dia rasa hidup aku ni tak bernilai langsung. Pasal apa? Tidak diisi dengan Quran, tidak diisi dengan solat, tidak diisi dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya grade dia tu grade fail. Itu sebabnya dapat azab daripada Allah. Jadi pelajaran untuk kita apa? Kita banyaklah Ustaz ya, kita membaca Al-Quran, kita beramal, kita ajak macam jin ajak dia punya kaumnya, kita ajak kepada ahli keluarga kita. Dan kalau katakan orang tak dengar, tak apalah Ustaz. Ya. Saya teringat apa makcik Jamalia cakap tu. Betul. Dia kan dia ajak kerja dia, anak dia, solat sebagainya kan. Dia tak mau sama. Hang sabarlah dia kata. Mana Allah guna perkataan sabar. Kita dengar sabar tu macam sedap, tapi sabar apa? Sabar menerima azab di neraka nanti. Ya. Subhanallah. Ya. Dan kita doakan kepada tuan-tuan terus bersabar, mengingatkan sebagaimana Nabi mengingatkan. Ya, Allah nasihatkan sabar, mengingatkan, jangan menerakakan, menyesatkan orang, kerana ini dua formula ulul azm minar rusul kan ya. Dan
Mengapa dianggap kita hidup ni pendek kalau tidak diisi dengan ketaatan? Tapi kalau diisi dengan Quran, itu yang akan merasakan hidupnya terus diisi dengan barakah. Dan lebih daripada itu tuan-tuan, kita kena balagh, ya, kena sampaikan. Tak boleh kita rasa macam saya dah dapat Quran ni, ya. Saya juga sempat singgah rumah ngaji Pulau Pinang tuan, ya. Mereka ajak orang-orang sekeliling, makcik-makcik yang dah sakit pinggang apa sebagainya, tapi masih lagi mereka ajak bersama. Kerana apa? Kerana ini tugas Rasul, kita nak ikut Rasul. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, yang tidak taat kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia merasakan sombong. Fasik dalam konteks ini adalah orang yang terus sombong, tidak mahu menyahut seruan daripada Al-Quran dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu pelihara adab saat berinteraksi dengan Al-Quran. Ini kita diulang balik sebagaimana dinyatakan adab jin kepada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saling mengingatkan orang lain, tidak mengabaikan mesej Al-Quran, ya. Saling mengingatkan orang lain, tidak mengabaikan mesej daripada Al-Quran. Dan yang ketiganya, mengutamakan sikap sabar dalam banyak perkara, terutama ketika kita menyampaikan seruan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh barakah ini ya Allah, di saat mata kami melihat kalam-Mu Al-Quran, di saat telinga kami mendengar ayat-ayat-Mu Al-Quran, di saat lidah kami usahakan untuk menyebut-nyebut kalam-Mu Al-Quran, ayat-ayat-Mu Al-Quran ya Allah. Tangan kami ya Allah, kami gerakkan untuk membelek-belek lembaran mushaf Al-Quran. Moga-moga ya Allah di saat yang penuh barakah ini ya Allah, Kau ampunilah dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Amalan kami sedikit ya Allah, sudahlah sedikit, kami bimbang, kami khawatir, adakah ianya semua diterima, diangkat oleh-Mu ya Allah. Dosa kami pula banyak ya Allah, maka ya Allah, apalah kiranya dosa-dosa kami diampunkan, dimaafkan oleh-Mu ya Allah. Begitu juga kedua ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, andai mereka masih hidup ya Allah, kurnia kesihatan, kebaikan buat mereka untuk terus beribadah kepadamu ya Allah. Andai mereka sudah tiada ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Arhamar Rahimin. Muslimin dan muslimat birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, kami berada di akhir suratil Ahqaf, berakhirnya saat ini. Jangan Kau jadikan ia yang terakhir buat kami ya Allah, namun kami mohon kepadamu ya Allah, akhirilah hidup kami bersama Al-Quran. Jika dahulu kami jauh daripadanya ya Allah, saat ini kami bersyukur kepadamu ya Allah. Setiap hari kami, setiap waktu kami bersama dengan Al-Quranul Karim. Maka ya Allah, terimalah bacaan kami ya Allah, bersihkan hati kami, fasihkan lidah kami ya Allah, balutilah hati kami ya Allah dengan kemanisan Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhirnya ya Allah, jangan kau lalui kehidupan seharian kami ya Allah, melainkan kami membaca Al-Quran ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, saya ucapkan Ustaz ya, kita membaca doa moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi, dan sudah tentunya surah Al-Ahqaf ini Ustaz ya, sebagai surah terakhir daripada 7 surah Hawamim ya. Selepas ini kita akan masuk kepada 3 surah yang mengajar kita bagaimana menghormati adab bersama Rasul. Ada 3 surah Ustaz ya, surah Muhammad, surah Al-Fath dan juga surah ke-49 surah Al-Hujurat. Jadi tuan-tuan, kita doakan agar kita belajar sesuatu, iaitu kita jangan sampai jadi orang yang sombong, dan lepas itu kita baca Quran ini dengar elok, senyap ya, dan juga kita kena sebarkan kena sebarkan cikgu-cikgu yang ada yang mendengar. Kita rancang bagaimana Quran ini boleh disampaikan, beri peringatan, dan akhirnya pelajar-pelajar masyarakat akan makin lagi kenal bahawa Tuhan adalah Tuhan yang esa. Ketauhidan itu yang penting diutamakan. Belajar sains Ustaz ya, belajar biologi ke fizik ke kimia ke, dia makin lagi merasakan kehebatan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna ya, iaitu tidak ada Allah mencipta langit dan bumi, bukan sekadar belajar pasal force ataupun tentang daya dan sebagainya, tapi dia terlupa daya utama sumbernya daripada Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sehingga kan kadang-kadang dia sombong, dia makin belajar sains ke belajar matematik, buat accounting ke apa ke, makin sombong, dia boleh tukar-tukar nombor kerana dia rasakan dia yang tahu, bukan Allah yang berkuasa atas segalanya. Ini yang kita ingin teruskan dalam Quran Time Ustaz ya, yang kita berbaki beberapa halaman, dan ada pengumuman dalam masa beberapa hari lagi status Quran Time ini macam mana lepas habis nanti. Ini baru saja bercakap dengan Datuk Samuddin dan juga CEO TV Al-Hijrah. Kita harapkan tuan-tuan sebelum mengetahui pengumuman tersebut, teruskan bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, kerana kita harapkan sumbangan ini dengan doa tuan-tuan, harapnya kita ada Quran Time 2.0 Ustaz ya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Tapi apa detailnya, butirannya, nantikan dalam masa beberapa hari. Kita menunggu maklumat terkini daripada TV Al-Hijrah. Jadi kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.